أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penuntut sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penuntut setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia, tak lain dan tak bukan, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita peluang untuk terus bernafas di atas muka bumi Allah ini. Allah masih lagi memberikan kita anggota tubuh badan yang sempurna, yang masih lagi boleh bergerak dan juga boleh melaksanakan setiap tanggungjawab dan tugasan kita, tak lain tak bukan untuk kita teruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan ini akan dicatatkan sebagai salah satu saham ataupun pahala ibadah kita buat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam edisi 28 September 2021 bersamaan 21 Safar 1443 Hijriah, hari Selasa. Mudah-mudahan pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kita dengan pelbagai kenikmatan, dengan keafiatan dan juga keselamatan buat kita bersama, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, ibu ayah yang masih lagi ada anak-anak yang masih lagi tidur, apa kata kejut mereka sebentar? Ayo sama-sama kita berkumpul di dalam taman-taman syurga pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, sedikit keberkatan daripada pertemuan kita di dalam taman-taman syurga ini, insya-Allah. Seperti biasa, rancangan Tanya Ustaz membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk kita sama-sama pelajari, sama-sama kita selidiki, dan insya-Allah pada pagi ini topik yang kita akan bincangkan juga tidak kurang pentingnya. Jadi insya-Allah pada hari ini menerusi silibus pengajian hadis kita, sama-sama kita telusuri tajuk berkaitan dengan menghormati untuk dihormati. Jadi sidang penuntut sekalian, untuk menjawab setiap persoalan, untuk membincangkan dan juga mencurahkan kita dengan ilmu berkaitan dengan menghormati untuk dihormati ini, bersama kita pada pagi ini salah seorang ustaz pendakwah bebas, seorang motivator yang cukup hebat, yang cukup terkenal di dalam rancangan Tanya Ustaz ini, tidak lain tak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Amran Yusof kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Ceria lain macam pagi ni Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah sudah betul sekalian, seperti biasa, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. InsyaAllah soalan-soalan yang menarik kita akan ajukan kepada yang bagai Ustaz untuk sama-sama kita dapatkan jawapannya, insyaAllah. Jadi sebagai permulaannya seperti biasa Ustaz, kita nak tahulah Ustaz, apakah sebenarnya hadis yang kita akan pelajari pada pagi ini yang berkaitan dengan topik kita, menghormati untuk dihormati. Silakan Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Terima kasih banyak Da'i Luqman. Hari ini kita jumpa lagi dan kita nak sembang tentang hormat menghormati lah. Kalau kita nak kita dihormati, maka kita mulakan dengan memberi penghormatan kepada orang lain. Hadis yang kita nak kongsi ada disebut dalam Sahih Bukhari, ada disebut dalam Sahih Muslim, ada disebut dalam Sunan Abu Daud, ada disebut dalam Sunan Tirmizi, ada juga disebut di dalam Musnad Imam Ahmad Hanbal. Jadi hadis ni paling sahih lah. Ya, baginda Nabi SAW dilaporkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, annal Aqra ibnu Habis, ya, Aqra bin Habis, dia abasarun Nabi, dia lihat Nabi SAW
yuqabbilul Hasan, cium Hasan, peluk Hasan, ya, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Al-Aqra bin Habis ni, dia kata kepada Nabi, inna li asyaratan minal walad, aku ni ada 10 orang anak, dan ma qabbaltu wahidat minhum, aku tak pernah pun buat macam mana Nabi buat, tak pernah cium pun walaupun ada 10 orang anak. Bila dia tengok Nabi cium Hasan, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni yang kita nak tengok pada tajuk kita tu, innahu man la yarham la yurham. Siapa-siapa atau sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Kalau kita nak lihat daripada sini, kita boleh nampak banyak benda. Kita boleh nampak banyak benda. Orang yang sayang baru dia boleh bagi penghormatan kepada orang lain. Tapi kalau dia benci, takkan dia nak hormat orang. Kan ya? Maka perjalanan paling awal kehidupan kita pada pagi ini adalah untuk menyedari bahawa adakah kita itu menyayangi orang lain, untuk kita menzahirkan perbuatan menghormati orang lain. Seandainya kalau kita tak ada perasaan kasih sayang, maka saya rasa tak mungkinlah kita dapat memberi penghormatan. Dan kasih sayang ni telah dibentuk daripada mula kecil lagi. Ya, daripada awal lagi dah dibentuk, pada kecil-kecil lagi Nabi SAW telah pertontonkan pada kita dengan mencium Hasan atau memeluk Hasan. Sehingga sahabat ni kata, aku ada 10 orang anak. Tak pernah buat. Tu untungnya kita orang Melayu, sebab orang Melayu ni dia adat ketimuran, dia lembut macam tu. Dia sayangkan anak, tambah-tambah hatuk sayangkan cucu, cucu pijak kepala, tak apa. Tak apa. Kalau cucu lah, kalau cucu. Maka di sini yang Nabi nak peringatkan kita, innahu, sesungguhnya, man la yarham, siapa-siapa yang tidak menyayangi, la yurham, dan dia tidak akan disayangi. Sebab tu daripada awal kita nak sebut bahawa apabila kita berbicara tentang penghormatan, apabila kita berbicara tentang kita mau dihormati, contoh mak bapak dengan anak-anak paling simple. Adakah kita hormat anak-anak kita? Kalau kita nak anak menghormati kita, adakah kita ni menghormati anak kita? Itu pun persoalan juga. Ya, pasangan suami isteri macam tu juga. Adakah seorang lelaki, seorang suami, dia nak isteri dia hormat, adakah dia hormat kepada isteri dia? Maka permulaan kepada pemahaman hadis ni nak bagi tahu bahawa kita buat dulu dengan menzahirkan rasa kasih dan sayang, dan selepas tu insya-Allah daripada kasih sayang dan perasaan itu akan menzahirkan perbuatan hormat menghormati. Sayang dulu. Mesti dalam diri kita tu ada perasaan dulu, insya-Allah lepas tu baru kita mai dengan perbuatan hormat menghormati. Ulama menggariskan dalam bab hormat menghormati ni banyak benda. Yang pertama, ulama kata hormat yang paling besar sekali mak bapak. Tak ada 2 orang ni, maka tak ada lah kita. Boleh rujuk dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 23. Allah kata fala taqul lahuma uff. Dengan mak pak ni tak boleh kata pun tak boleh. Bukan kata apa-apa lah, pun tak boleh. Tapi di hujung tu Allah pesan pada kita, wa qul lahuma qaulan karima. Cakaplah kepada mereka dengan santun, dengan takzim, dengan baik. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk bahawa kewajiban seorang anak menghormati mak dengan ayah. Kita selalu sebut dalam program Tanyalah Ustaz ni bahawa orang yang ada mak dengan ayah, kalau dia tak pandai jaga, dia kira rugi. Sebab di sana ada pintu syurga yang paling besar. Pintu yang nak masuk, pintu utama adalah mak dengan ayah. Jadi rugilah kalau kita tak jaga pembahagian penghormatan awal ni terhadap mak bapak. Kadang-kadang mak bapak dia nak dia dihormati. Tapi dia sendiri jadi anak, dia tak hormatkan mak bapak dia. Dia nak anak, hampa kena hormat, hampa kena jaga, hampa macam ni. Tapi selama hidup dia sampai hari tua, arwah mak dengan arwah pak dia tak jaga. Dia tak khidmat. Dia tak takzim, dia tak santun, dia tak khidmat lah maksudnya. Tapi dia mengharapkan macam tu. Sebab tu pada pagi yang saya suka pada mukadimah awal ni nak sebut bahawa sebelum kita nak menerima sesuatu, eloklah kita bagi dulu. Kalau kita bagi awal, insya-Allah kita dapat awal. Kalau kita bagi banyak, insya-Allah kita dapat banyak. Kalau kita al-bakhilun wal kedukutun, tak ada chance nak menerima. Ini hakikat dia.
hormat pada mak bapak dan sebagainya. Insya-Allah hak lain-lain kita sambung kemudian. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Jadi sudah betul sekalian. Itu baru yang pertama sekali level untuk kita hormat, iaitu ibu dan ayah kita. Nak tahu lebih lanjut apakah level-level yang berikutnya, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami rancangan Tanya Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, sama-sama pada pagi ini kita menimba ilmu berkaitan dengan topik menghormati untuk dihormati menerusi pengajian hadis kita pada hari ini. Alhamdulillah, satu topik yang cukup menarik seperti mana kata Nabi SAW, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak mengasihi dia tidak akan dikasihi. Jadi sedang betul sekalian, satu topik yang cukup menarik. Tambahan pula pada zaman sekarang ini dalam suasana yang pelbagai, sudah pastinya kita ingin mencari penghormatan dan juga kita ingin tahu cara untuk menghormati orang lain. Bersama dengan kita yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof kita, insya-Allah kita nak teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini Ustaz. Kita nak raikan persoalan yang pertama daripada sahabat Facebook kita, iaitu Puan Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz Amran dan Da'i Luqman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, bagaimanakah caranya untuk memiliki martabat atau kehormatan yang baik di dalam kehidupan mengikut sunnah Rasulullah SAW, menghormati sahabat-sahabat dan umat Islam sehingga umat baginda menghormati dan mengasihi baginda Rasulullah SAW serta menjadikan idola sepanjang zaman sebagai suri tauladan kerana akhlak Rasulullah SAW yang ditunjukkan. Soalan kedua, adakah apabila kita menghormati orang lain akan membuatkan kita dihormati dan disegani? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz Da'i. #biar tahu. Jangan keliru. Satu soalan yang menarik pada Puan Hana Wanci kita. InsyaAllah sama-sama kita dapatkan jawapan. Silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillah, Hana Wanci orang Padang Besar. Kenal dengan dia. Kenal sebab mereka orang kuat, orang bagus. Hidup di majlis ilmu selalu. Baik. Kita nak bagi tahu bahawa kalaulah ditanya pada kita, kita nakkan kemartabatan, kehormatan dan sebagainya, maka kita dah sebut dah sikit pada awal tadi. Mulakan dengan diri sendiri. Memberi penghormatan kepada orang lain, yang lain Allah Ta'ala akan bagi pada kita. Mulakan tanggungjawab kita untuk hormat mak bapak tadi kita sebut tu. Kemudian barulah kemudian Allah akan bagi kebaikan kepada kita. Tapi kalau kita harapkan kehormatan, harapkan martabat yang tinggi, tapi kita tak mulakan seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka kita tak akan dapat apa-apa. Sebab tu soalan dia pun dah bagi tahu siap-siap dah. Idola sepanjang zaman. Baginda Nabi SAW adalah idola sepanjang zaman. Cakap dia, buat dia atau takrir pengakuan dia adalah sunnah yang sangat besar. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita terus pergi kepada sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi berhubung dengan keluarga terdekat, bagaimana Nabi berhubung dengan ahli qaryah dia, bagaimana Nabi berhubung dengan orang kafir terutamanya, semuanya ada dia punya guideline. Cuma kita suka membelakangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita suka bertindak secara sendiri-sendiri. Jadi jawapan dia paling mudah. Dalam soalan tu dia bagi tahu dah lah. Macam mana kita nak dapat memiliki martabat dan kehormatan, maka baliklah kita kepada sunnah Nabi. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 31. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ila al-akhiril ayah disebut gitu. Ayat 31 Ali Imran surah ketiga, Allah kata, barang siapa yang benar-benar cinta kepada Allah, wahai Rasulullah, bagi tahu kepada mereka, fattabi'uni, ikut aku, ikut Nabi. Apa yang kita dapat selepas ikut Nabi? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang yang ikut Nabi dapat kasih dan sayang Allah. Apabila kita dapat kasih dan sayang Allah,
maka Allah akan angkat martabat dan penghormatan kepada kita. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang ikut Nabi akan dapat keampunan daripada Allah Taala. Orang yang dapat keampunan, insya-Allah Allah akan angkat martabat dan penghormatan. Yang ni perkara utama yang kita nak buat. So balik kepada perkara asal tadi. Jangan menunggu kita dihormati. Mulakan penghormatan kepada orang lain. Apa orang nak bagi pada kita, itu perkara kedua. Tapi persoalan dia yang Allah nak tengok apa yang kita bagi kepada orang lain. Itu soalan yang paling awal sekali. Untuk kita dapat martabat dan juga kehormatan. Sama juga soalan yang kedua dia bagi tahu tadi, kita buat satu penghormatan dan kita akan dapat balik. Itu memang betul lah. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Malah dalam surah Fussilat surah 41 ayat 34, Allah kata hadapi kejahatan itu dengan kebaikan. Maka mau tak mau kita kena buat dahulu dan kita tak payah tunggu apa respon di sebelah sana. Itu bukan hak kita. Hak kita memulakan tugasan bersandarkan kepada idola sepanjang zaman, yakni sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan pada Puan Hana Wancik, di mana kita apa-apa pun kita perlu orang kata apa, copy and paste bagi Rasulullah SAW. Setiap apa akhlak tunjukkan itu adalah contoh tauladan yang terbaik buat kita bersama. InsyaAllah kita akan mendapat penghormatan. Tambahan pula kita akan mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi jom sama-sama kita beralih dengan persoalan yang berikutnya daripada Facebook, daripada saudara Muhammad Effendi Mat Daud. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita selalu dengar ungkapan, saya ni mulut sahaja jahat tapi hati baik. Saya rasa ungkapan ni pelik. Mana ada orang mengaku buang najis tengah jalan. Itu aib. Saya hairan melihat Raja Najasyi di Yathrib menghormati sahabat Rasulullah SAW walaupun dia seorang Kristian. Apa sebab utama dia menghormati tetamu dari Mekah ini? Hashtag biar tahu yang keliru daripada Bertam Indah Pulau Pinang. Ustaz, bagaimana Ustaz? Okey, baik. Ada orang kata saya ni mulut hampa kata jahat, tapi hati baik. Bohong lah tu. Bohong. Simple. Dalam hidup kita ni, setiap apa yang kita ucap di lisan datang daripada hati kita. Setiap apa yang kita fikirkan di akal datang daripada hati kita. Setiap gerak tubuh badan kita adalah datang daripada hati kita. Punca dia adalah hati. Sebab tu Nabi pesan dalam hadis paling awal, semua ibadah kita innamal a'malu binniat. Yang tu dah tentu dah. Maka hati-hati lah pesanan kepada orang perempuan terutama ni. Sebab tapi yang tanya ni lelaki yang lelaki. Pesanan pada orang perempuan maupun umat lah. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW kata ada golongan daripada umatku yang datang ke negeri akhirat dalam keadaan muflis. Tapi mereka bawa solat yang banyak, puasa yang banyak, sedekah yang banyak. Mulut mereka tak berhenti caci maki jiran taulan mereka. Perbuatan tuduh menuduh, makan harta anak yatim dan sebagainya. Tapi mereka itu golongan yang muflis, tak ada tempat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia tak buat amal, dia buat amal. Dia duk anggap tak apa, mulut saja jahat, tapi hati baik. Tak. Dia tak boleh kata macam tu. Setiap perbuatan dinilai daripada niat yang datang daripada hati. Tentang Raja Najasyi di Yathrib ni, inilah kita balik kepada sunnah Nabi. Nabi SAW pada permulaan dakwah tu, Nabi dakwah bukan menggunakan lisan. Nabi dakwah menggunakan akhlak. Perbuatan Nabi SAW. Nabi digelar oleh orang kafir sendiri Al-Amin, orang yang amanah. Nabi duduk di rumah, dititipkan barang, disimpan barang sebab dia tahu bahawa Nabi ni akan jaga dengan sempurna. Maka ini yang apabila ada wakil daripada Nabi SAW pergi kepada Raja Najasyi dan Raja Najasyi dengar kata yang ni wakil daripada Nabi, maka dia tahu Nabi manusia terbaik dan Nabi mentarbiah sahabat-sahabat dia juga dengan baik. Punca dia apa? Akhlak. Bab apa? Hormat, menghormati.
Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi lidah itu sebenarnya adalah seperti mana pisau. Kadang-kadang lidah itu mampu memberikan kebaikan dan juga lidah itu juga mampu memberikan kemudaratan. Mudah-mudahan kita sentiasa menjaga lidah kita. Jangan kita menggunakan lagi perumpamaan seperti itu. Kata saja mulut saja jahat tetapi hati baik, sebab ia adalah satu benda yang tidak logik. InsyaAllah jadi betul sekalian, banyak lagi kita akan bualkan, banyak lagi yang kita akan dapatkan jawapannya. Jangan kemana-mana, teruskan kekal bersama kami rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita membincangkan topik berkaitan dengan menghormati untuk dihormati. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dapat pada pagi ini akan menyemai sikap hormat menghormati di kalangan sesama kita, insya-Allah. Jadi kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita yang pada saat ini sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita, jangan lupa untuk melaksanakan tugasan mudah kita untuk sama-sama kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. InsyaAllah kita sudah pun menjalankan satu cara untuk kita nak menjana saham pahala. Dan sekiranya sidang penonton yang sedang menyaksikan melalui Facebook kita ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, jangan diajukan soalan melalui live Facebook tersebut, tetapi keluar sebentar, pergi ke gambar poster saya dengan yang bagi Al-Fadhil Ustaz kita. Boleh bertanyakan soalan anda di ruangan komentar di situ, kerana kadang-kadang ada soalan-soalan yang berkualiti hanya diajukan di live Facebook, kami tidak mampu untuk keluar dan tanyakan kepada yang berbahagia Ustaz kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita naraikan persoalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Puan Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita selalu bagaimana untuk menghormati sekiranya berhadapan dengan seseorang yang suka memerli dan sentiasa bersangka negatif pada sesama manusia. Bagaimana untuk kita memupuk sifat menghormati bagi individu seperti ini? Ini kerana jenis umpama cakap lepas tanpa memikirkan perasaan orang lain. Dan soalan keduanya, bagaimanakah Rasulullah SAW berhadapan dengan orang yang tidak menghormati baginda, namun baginda tetap melayan mereka dengan baik, yang mengecam, memerli baginda, dan akhirnya akhlak itu dapat kita jadi panduan buat kita sebagai umat Rasulullah SAW. Mohon pencerahan Ustaz, syukran. #biar tahu jangan keliru. Soalan yang pertama Ustaz, berkaitan dengan ada geng-geng mulut puaka ni, makcik bawang, pakcik serai ni Ustaz. Bagaimana Ustaz, silakan. Semua pedih-pedih semua kan. Semua pedih-pedih. Okey. Semua kita belajar tentang dalam hadis cerita bahawa hadis yang tadi itu golongan muflis. Ada hadis yang lebih sahih cerita tentang orang perempuan yang banyak solat, banyak amal, banyak sedekah apa semua, tapi mulut dia tu suka duk bagi sakit hati jiran. Asbab kepada mulut dia yang tak reti, yang jadi puaka tadi tu, ya, dia tak boleh masuk syurga Allah, malah dia duduk dalam neraka jahanam. Itu kita paling takut. Sebab tu bila ditanya oleh Sahziatul Siddiq tentang bagaimana kita berhadapan, saya selalu balik kepada diri kita. Ya, balik kepada diri kita. Kita sentiasa berprasangka baik dan buat baik kepada orang. Bagaimana orang nak berhadapan dengan kita, yang tu bukan masalah kita. Saya selalu kata itu, dakwah terus dan terus. Tak boleh kita kalau kita lebih kurang macam dia, 2 kali 5, 5 kali 2, ya, dan tak ada beza antara kita dengan dia. Al-Quran mengingatkan kita dalam surah Luqman, kan? Surah 31 ayat 18, Allah Subhanahu Wa Taala pesan bagaimana hubungan manusia dengan manusia ini kena hormat. Kata Allah Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Sadaqallahul azim. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu, yakni kerana memandang rendah kepada manusia. Tak boleh. Kita tak boleh sombong. Biarlah orang nak sombong dengan kita, tak apa. Tapi kita tak boleh sombong. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan berlagak sombong. Tak boleh.
Memalingkan muka, nampak orang miskin, pusing belakang. Allah. Nampak orang susah, pusing belakang. Nampak geng dia, baru nak masuk. Yang tak boleh. Allah tidak suka pada tiap-tiap orang yang sombong, kemudian takabur, lagi membangga diri. Jadi, simple lah kalau kita nak jawab soalan pertama tu, macam mana nak kita hadapi orang ni? Hadapi dia dengan penuh kebaikan. Cuma, Nabi pesan, jangan pilih orang macam ni jadi kawan. Nabi suruh pilih kawan yang boleh mengingatkan kita kepada Tuhan. Nabi suruh pilih kawan yang jual minyak kasturi, supaya kalau kita tak wangi, paling tidak berkawan dengan dia tu dapat wangi. Jangan berkawan dengan penjaga dapur arang. Contohlah, kalau tak kena api atau tak kena arang, ada kemungkinan asap tu kena dengan baju kita. Jadi berkawanlah dengan orang yang baik-baik yang mengingatkan kita kepada Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, ditanya kepada kita bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan puak-puak yang macam ni, yang mulut puaka ni. Cuba kita tengok dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan penduduk Taif di kampung Aqabah. Hak tu pun kita tahu dah. Bagaimana Nabi berhadapan dengan mereka-mereka yang baling batu tu. Yang baling batu sehingga berdarah-darah Nabi SAW. Bila turunnya malaikat dengan perintah Allah, tanya Nabi, nak tak? Malaikat dengan kalau diizinkan Allah nak lagakan 2 bukit supaya hancur semua kampung Aqabah tu. Kata Nabi SAW, tak apa. Ni mereka tak beriman, tapi insya-Allah satu ketika anak cucu mereka akan beriman. Dan itu terbukti ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Kota Taif jadi kota Islam. Hak ni perkara yang paling besar. Sebab tu apabila kita nak menghadap orang-orang yang macam ni, maka belajarlah daripada Nabi SAW. Jangan buat perangai macam tu. Tu yang paling penting. Jangan buat perangai macam depa buat. Jangan suka balas dendam dan akhirnya kita dengan depa tak ada beza. Wallahu a'lam. Jadi jangan berdendam, janganlah kita membalas cuka dengan cuka, janganlah kita melempar api dengan api. Jadi insya-Allah itu adalah salah satu contoh teladan yang ditunjukkan oleh baginda SAW yang patut kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Terima kasih kepada Puan Ustaz Zaitun Siddiq di atas persoalan tersebut dan mudah-mudahan menjawab persoalan. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan persoalan berikutnya. Namun sebelum tu kita nak raikan pemanggil kita talian pada saat ini. Tuan Haji Ismail kita. Assalamualaikum Haji Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz. Apa khabar Tuan Haji Ismail? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, begini tanya Ustaz. Ya, silakan. Okey, menghormati untuk dihormati. Ya. Perkataan yang mudah dilafaz dan suka dipraktikkan. Persoalan saya, apakah yang membuat kita hilang rasa hormat menghormati dalam kehidupan seharian? Itu je soalan saya ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemanggil setia kita Tuan Haji Ismail kita pada Sungai Buloh Ustaz. Itu persoalan berkaitan dengan mengapa pada hari ini sifat ataupun semangat hormat menghormati ini semakin luntur di kalangan masyarakat kita Ustaz. Silakan. Okey, pertama sekali Nabi SAW didik Hasan waktu kecil lagi. Kasih mengasihi itu untuk membentuk perbuatan hormat. Rasa kasih untuk membentuk perbuatan hormat dididik ketika kecil lagi. Maka kalaulah ketika kecil kita tak didik, maka dia besok dah jadi buluh. Kalau rebung boleh potong-potong buat pasal lemak. Kan? Dah jadi buluh, kena bakar sajalah ni bakar lemang. Akhirnya bila jadi buluh nak bentuk dah sukar lah. Dah terlalu sukar. Dan kebiasaannya kita menghormati pada apa yang kita suka. Dan kita gagal untuk sabar dan cuba untuk reda sekejap terhadap apa yang kita tak suka. Yang ni yang selalu Allah uji kita. Kita tengok sesuatu yang kita suka sahaja dan kemudian masa tu kita bukan main angkat darjat dia, takzim dah itu dah ini dah. Tapi bila kita nampak benda yang kita tak suka, kadang-kadang yang hadir ke rumah kita tu jiran kita yang duduk belakang rumah, orang miskin, anak 2-3 belas orang. Anak pula tu tak makan saman. Mai rumah awal-awal kita tutup pagar, sembang dalam pagar ya. Tu kan ya. Hak tu kita suka tak? Kita tak suka. Akhirnya kita kurang hormat pada dia. Tapi tiba-tiba YB lalu depan rumah kita.
YB lalu depan rumah, YB tak nak singgah pun, kita yang keluar. YB singgah dulu, minum kopi. Nampak tak? Ni. Ini semua ujian daripada Allah Ta'ala. Rasa sama ada suka dan benci adalah perkara yang subjektif. Sepatutnya kita kena melihat suka itu dengan syukur, dan kalau kita tak suka, maka kita kembalikan kepada Allah dengan rasa sabar. Insya-Allah. Jadi dalam hal-hal kalau kita nak bangkitkan diri kita dalam soal penghormatan ni, kita kena daripada awal. Ismail Mak Isa tadi kan. Ismail Mak Isa, kita kadang-kadang, ya, saya dah umur 51 tahun dah. Kadang-kadang kita terlepas pandang perkara-perkara yang awal. Kita tak didik anak-anak kita untuk bercakap dengan memberi penghormatan kepada orang. Kita orang Melayu diajak bila nak jalan tunduk sikit dan sebagainya, kan, minta izin untuk lalu ke dan sebagainya. Tapi kalau kita dah leka dan terlupa, maka dia menjadi susah sikitlah. Dia jadi susah sikit. Dan kita kena paksa diri kita untuk belajar seperti mana yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu hadis datang orang Yahudi, lalu dia kata apa kat Nabi? Dia kata, Assalamu alaika. Matilah untuk kamu. Assam tu kan mati. Kan, ya? Dia bukan kata Assalamu alaika. Dia kata Assalamu alaika. Ya? Dan kemudian sahabat ni nak marah. Sangat-sangat nak marah ni. Apa Nabi kata? Nabi biar macam tu. Nabi biar. Nabi kata wa alaika. Kalau hang doa baik, hang dapat baik. Kalau hang doa buruk, hang dapat buruk. Macam itulah keadaan yang dalam kehidupan kita, kita nak bentuk semuanya. Kadang-kadang kita nampak benda baik, kita okey, tak apalah, kita positif. Tapi bila nampak benda-benda yang kita tak suka, kita tak sukar untuk dapat positifkan diri kita. Tahu kita nak marah. Sedangkan itulah yang Allah nak hadapkan, nak tengok kesabaran kita. Sehinggalah Allah kata, wabasyiris sabirin. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Memang akan ada pada kita ujian. Hari ini mungkin kita tak ada ujian anak-anak. Anak-anak semua elok masuk universiti, baiklah belaka. Ada isteri baca Quran sepanjang zaman sampai lupa masak. Contohlah kan. Ya. Ada jiran taulan baik semua. Bila semua jadi baik, apa jadi pada kita? Lupa untuk bersyukur. Sebab kita tidak didatangi tarbiyah dan tidak didatangi ujian. Dan bila Allah bagi ujian, orang yang perangai kurang hormat pada kita sikit boleh memberi peringatan, Allah, aku pun rupanya kurang hormat kat orang dulu. Lah ni Allah tunjuk nak tengok aku sabar ke tidak dan nak berubah ke tidak. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi betul sekalian, itulah yang dikatakan kepada kita, perlulah kita mendidik diri kita agar tidak berdendam dan sebagainya, agar kita sebenarnya beruntung, Ustaz. Kita ni sebagai orang Melayu, kerana sejak kecil lagi kita telah dididik oleh adat-adat yang penuh dengan kesopanan dan kesusilaan. Mudah-mudahan terus tersemai kepada anak cucu kita selepas ini, insya-Allah. Jadi kita nak raih seterusnya pemanggilan yang berikutnya, iaitu Ibu Supinah Yusof kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz dan Da'i yang dirahmati Allah? Sama-sama. Apa khabar Ibu Supinah kita? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Silakan dengan soalan pagi ni, Bu. Nak ajukan soalan dengan Ustaz, ya? Ya. Ustaz, tadi Ustaz katakan kalau kita ni hubungan dengan Allah, puasa, qiyamul apa semua, tapi dengan manusia ni menyakitkan hati, maknanya kata Nabi ahli neraka, Ustaz, kan. Tapi kalau seorang anak tu dia memang taat pada ibu ayah, dijaga jam malam macam tu, tapi hubungan dengan Allah, contoh solat lah, dia macam tak penuh lah, Ustaz, kan. Tu apa hukumnya macam tu? Dan benar betul ke, Ustaz, kalau kita nak dihormati oleh anak, oleh ialah keluarga, ahli keluarga, kita kena bagi contoh dulu yang baik-baik untuk mereka tu, supaya kebaikan tu akan datang kepada kita, Ustaz. InsyaAllah, betul. Itu je soalan saya, Ustaz, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Supinah kita di atas dua soalan yang menarik. Tapi sidang betul sekalian, Ustaz, kita nak jawab, Ustaz. Tapi kita nanti berehat sebentar. Baik. Jangan kemana-mana, teruskan kekal bersama kami. Kembali sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini di dalam taman-taman syurga menyusul rancangan Tanyalah Ustaz menjadi titik tolak permula kita untuk bersama-sama berpegangan tangan berada di dalam syurga yang kekal abadi, di taman syurga yang kekal abadi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang penonton sekalian, ada sebarang persoalan yang ingin ajukan kepada kami, seperti biasa boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi Ustaz, kita menerima soalan daripada Ibu Supinah kita, iaitu berkaitan dengan seorang anak yang menjaga hubungan dengan ayah, sesama manusia, sesama masyarakat, tetapi hubungan dengan Allah tidak dijaganya. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, dari sudut keimanan nampak dia rosaklah. Nampak dia rosak. Tapi satu sudut kita nampak ada kebaikan di sana. Sebab tu kadang-kadang kita lihat, kita pergi negara-negara bukan Islam, kita nampak amalan Islam banyak. Tapi mereka itu bukan Islam. Pergi ke negara Arab, kita nak balik, kita nak pergi Mekah daripada Madinah ke Madinah pergi Mekah, R&R kita tahu dah. Kan, walaupun semuanya orang Islam, tapi tandas depa kotok tu tak tahu nak cakap lah. Rosak lagi. Rosak ni tak tahu nak cakap, jenuh kita. Tengok cerita dia macam ni ya. Dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nisa, surah keempat ayat 36. Allah kata wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Hak pertama sekali, hubungan dengan Allah, yakni sembah jangan syirik. Dia berjalan seiring. Sembah jangan syirik. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, buat baik kepada kedua orang tuamu. Jadi perkara pertama mesti diselesaikan dulu, baru masuk peringkat yang kedua. Maka kalau dilihat, maka dia sudah langkau tuntutan pertama. Maksud tuntutan pertama adalah dia kena jaga keimanan dia kena jaga keislaman dia. Bukan hanya dia berhubung dengan mak pak tu sekadar ada darah daging. Macam mana Abu Talib mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan? Mencintai itu, mencintai dia kerana Nabi Muhammad SAW adalah anak saudara dia. Tapi dia tu tidak mencintai Nabi Muhammad SAW kerana Allah Ta'ala. Yang ni bahayanya. Kita kasih dan khidmat dengan mak bapak kerana mereka adalah mak bapak sahaja, itu tak boleh. Kita sepatutnya menjaga mereka kerana itulah yang dikehendaki oleh Allah. Seperti mana ayat kita sebut tadi, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Maka tak apalah, dia dah baik dah tu. Dia dah baik dah jaga mak bapak dengan orang ramai pun bagus. Dia cuma perlu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan yang sedia ada, dia perlu kaitkan. Hidup kita ni, kita tak boleh putus hubung dengan Allah Taala. Tak boleh putus. Bangkit tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saat lagi bila azan subuh, kita solat qabliyah subuh, kemudian solat subuh berjemaah ke apa gitu gini. Saat lagi kita ada program Tanyalah Ustaz, buka TV. Apa saja, buat. Nak pergi kerja, lillahi ta'ala. Nak buat apa saja, jangan putus hubungan dengan kita punya hubungan dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita hanya tinggal dunia. Kita dah mengaji dah kata-kata contemporary waktu ini, dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat kita meninggal, sedang akhirat itu kekal. Kita tahu dah. Tapi sayang, kita tak boleh bawa apa yang ada di dunia ni menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu. Dan memang disuruh dalam hukum hablum minallah dan hablum minan nas. Jaga mak pak, jaga masyarakat tu elok dah. Tapi yang tuntutan paling awal adalah keimanan kepada Allah Taala. Daripada keimanan itulah baru lahirnya perbuatan. Bila ada iman, baru lahirnya perbuatan. Bila ada perasaan kasih sayang, baru ada lahirnya perbuatan penghormatan. Dia akan jadi macam tu. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan punya persoalan tersebut. Sebab itu juga Ustaz, di dalam surah Luqman sendiri Ustaz, ayat 9 dan 10, Luqman menasihati anaknya, yang pertama, jangan syirik Allah. Ya. Yang kedua, barulah wasainal insani walidayhi hamalat ummuhu. Okey, insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, itu adalah salah satu cara untuk kita bagaimana nak mendidik anak kita, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita bagi persoalan berikutnya Ustaz daripada Facebook, daripada saudara Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Amran, Da'i Luqman, warga kerja TV3 TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agama Islam merupakan sebuah agama yang amat menitik beratkan adab-adab dalam berkomunikasi sesama manusia, sama ada Islam dan bukan Islam.
Apa pendapat Ustaz mengenai golongan yang menganggap sikap hormat hanya perlu diberikan kepada orang yang tertentu yang mempunyai pangkat dan dapat memberi keuntungan kepada mereka sahaja? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Seperti yang kata Ustaz tadilah. VIP lalu depan rumah minta berhenti. Betul. Datang. Bagaimana Ustaz? Silakan. Dia kata-kata mudah lah. Kata-kata mudah saya selalu sebut dalam ceramah. Apabila kita didatangi oleh tetamu kita, yang tetamu kita tu pakai selipar pun sebelah lain. Orang susah, jiran. Kita kenal mereka ni asnaf. Bila dia main rumah, buka pagang luah-luah. Bagi mereka masuk. Duduk atas sofa rumah kita tu. Sebab mereka kat rumah tak ada sofa. Cari ayam, sembelih ayam, ligan ayam satu kampung. Bagi mereka makan ayam. Patutnya macam tu. Tapi tak, kita tahan di luar pagang. Ada apa? Kami ni nak keluar ni. Itu paling takut tu. Sedangkan Allah telah mengutuskan rahmat dan barakah dalam kehidupan kita. Tapi bila kawan kita yang YB tadi tu main, kita buka pagar sila bubuh kapet merah pula. Kan kita terlupa rumah YB kapet 10 kali lebih elok pada tu. Jemput YB duduk atas sofa rumah kita. No, rumah YB lagi mahal daripada sofa rumah kita. Nak bagi jemput, bagi makan ayam, tak payah. YB dah jemur ayam. Kasih sayang, penghormatan haruslah ditambah kepada mereka yang memerlukan. Contoh, saya ada anak 5 orang. Ya, 5 orang anak. Saya kena tengok anak saya hak mana paling susah sekali. Hak tu saya kena tumpu. Ini lebih kurang macam inilah penghormatan. Yang tu kena tumpu. Pi bantu dia. Yang ni masalah kita adalah anak kita jawatan doktor. Balik kampung ni kita ligan ayam. Allah. Nak sembelih ayam ni. Kan ya? Anak kita yang duduk satu kampung, yang duduk panjat pokok kelapa, apa semua duit tak apa banyak ni kan. Lalu depan rumah bagi salam kita jawab slow. Yang kosong. Ayam tak ada. Hampa pergi tengoklah di dapur apa yang ada. Pandai-pandai hampa lah. Tapi kalau hak ni yang top-top nak balik ni, dia buat macam-macam. Ni perkara ni sebenarnya kita buat tidak bersandarkan hadis Nabi. Nabi SAW pesan kepada Aisyah, bila ada orang miskin datang di hadapan rumahmu, jangan biar dia pi walaupun hanya sebutir kurma. Ini keberuntungan bila kita duduk berhampiran dengan orang miskin sebab kita boleh beramal banyak. Tapi kalau kita duduk di kalangan ramai orang kaya, kita nak tolong tak boleh. Nak buat amal tak boleh. Depa duk ajak main golf saja. Kan ya. Jadi perkara ni harus difahami dengan perkara yang betul lah. Ini memang sifat yang sepatutnya kita hindar. Sikap hormat menghormati dibagi sama rata dan terlebih lagi harus dihormati, diberi bantuan adalah orang yang lebih susah. Tambah-tambah waktu pandemik ni kita kehilangan banyak punca pendapatan, persentage atau peratus kemiskinan mendadak memuncak naik tinggi dan sebagainya. Kita kena hormat dan kita kena lebih beri tumpuan kepada yang tu. InsyaAllah memberikan tumpuan yang lebih kepada yang lebih memerlukan. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan satu cara untuk kita bersama amalkan dalam kehidupan kita. Jadi Ustaz, kita ada pemanggil talian Ustaz. Kita ada Kak Yat. Assalamualaikum Kak Yat. Waalaikumsalam Dak Icah. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Kak Yat sihat no? Alhamdulillah. Dengar suara pun sihat kan? Alhamdulillah sihat. Silakan Kak Yat bagi ni soalannya insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pengantin baru Ustaz. Soalan Kak Yat Ustaz. Yep. Sekarang kan ramai pegawai-pegawai muda yang baru grad daripada universiti. Dan diorang biasanya menjadi pegawai di tempat kerja dan macam mana untuk memberi arahan tetapi tidak terlihat seolah-olah kita mengarah. Dan tidak menghilangkan rasa hormat pekerja bawahan itu kepada diorang Ustaz. Dan soalan kedua Kak Yat. Kak Yat mohon sikit tunjuk ajar dari Ustaz sebab Ustaz sebagai seorang penceramah biasanya mesti ada anak murid yang lebih muda daripada Ustaz. Lebih tua, maksud Kak Yat lebih tua. Dalam masa yang sama macam mana Ustaz nak menegur diorang supaya tidak terasa hati dan tidak terlihat yang macam kita ni terlebih pandai daripada diorang Ustaz. Contohnya sebab daripada seorang anak murid nak menegur juga seorang guru sebab kadang kita lihat ada juga guru yang mungkin pada pandangan anak murid itu terlihat macam ada melakukan kesilapan lah. Itu dari soalan Kak Yat Ustaz. InsyaAllah Kak Yat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Yat. Kita ceria suaranya pada pagi ini. Bertanyakan dua soalan berkaitan dengan satunya berkaitan dengan pegawai, dengan antara hubungan pegawai dengan juga pekerja. Yang keduanya pula adalah hubungan sebagai seorang anak murid dengan guru Ustaz. Bagaimana Ustaz cara-caranya Ustaz? Silakan.
paling mudah kita tengok dalam angkatan tentera. Dia keluar daripada maktab tu terus orang panggil tuan. Ha tu kan. Terus orang panggil tuan, umur dalam 21 tahun macam tu kan. Dia tuan. Dia nak sampai ke arahan, sarjan-sarjan, korporal-korporal ni semua dah dekat nak pencen dah. Umur pun lebih kurang macam ni dan macam mana nak buat ni. Maka pertama sekali semua orang kena sedang. Kedudukan dan tanggungjawab itu dia bukan kira pada umur. Ada orang dia umur 60, 70 tapi tanggungjawab dia kecil. Dia mungkin jadi pekerja-pekerja bawahan yang biasa, tanggungjawab kecil. Tapi ada orang umur 25 tahun tapi tanggungjawab dia besar. Maka saling hormat menghormati adalah perkara yang lebih penting. Kita hormat dia tu bukan kerana umur dia tua atau umur dia muda. Tapi kita hormat selagi kita ada benda nak memberi manfaat kepada dia. Selagi amanah tu kita dapat tunaikan. Selagi tanggungjawab tu kita dapat selesaikan. Yang tu penghormatan kita. Kita tak payah kisah. Sebab tu ada orang kata, Ustaz, macam mana kita nak mengaji? Ya, perlukah kita tengok orang tu orang ni? Pada saya tak perlu tengok orang. Ya, saya selalu kata dalam ceramah saya kata, ya, dengar apa yang dia kata. Yang siapa yang kata tu tak penting. Rupa bentuk dia macam mana tak penting. Tapi dengar dulu apa yang dia kata. Maksudnya, benda perkara yang betul. Okey, dia mungkin umur dia 25, 24, 23 baru grade masuk gitu nak bagi arahan. Maka kaedah dia beri arahan adalah meminta tolong. Bukan memberi perintah. Itu lebih utama. Kita dengan anak-anak pun macam tu. Adik, tolong Ustaz. Kain dia jemuran hujan mau turun gitu kan. Kan. Jadi minta tolong, insya-Allah anak kita akan buat walaupun slow sikit kan. Tak apa. Daripada kita perintah pi dia buat tapi dia geram kat kita. Jadi perasaan dia tak elok. Macam tu gak Kak Yat kata saya ada anak murid yang lebih tua, betul ramai. Anak murid orang tua-tua ni ramai, terutama orang perempuan. Orang lelaki tak tahu pergi mana kaum yang semakin pupus lah ni. Semua jadi tak mau mengaji, tak mau mengaji. Orang perempuan ni kelas online satu malam 300-400 orang. 300-400 orang, 98% semua perempuan. Kan ya. Ada yang paling tua, macam mana kita nak tegur dia macam nak sampai tak? Kita buat penghormatan macam tu. Kita kata dalam keadaan bentuk yang kelakar, kita sampaikan dalam keadaan yang berhemah. Kita selalu ada orang kata, Ustaz, saya ni solat fardu bagus Ustaz, cuma komplit, tapi tahajud ni selalu terkejut. Kan ya? Macam mana nak buat? Saya kata alhamdulillah. Bila solat fardu dijaga, alhamdulillah. Tak apa, doa-doa, moga-moga Allah bantu kita. Maksud kita buat pelan-pelan. Ustaz, saya ada perangai macam ni, macam mana nak buat? Tak apa. Perangai itu satu je, ada benda lain hak baik banyak je. So kita buat secara lembut dan sebagainya. Saya rasa tak ada masalah kalau contoh kita masuk lift. Masuk dalam lift. Dulu kata no smoking. Ya, jangan merokok. Maksudnya tu. Lah dia kata tak, terima kasih kerana tidak merokok. Kaedah tu kaedah dia. Sebila kita nak tegur, kita tak boleh kata, oh ini salah. Dah. Kalau hang buat hak macam ni lagi baik. Macam tu kan ya. Boleh tak macam ni? Macam ni tak boleh langsung masuk neraka. Tak boleh lah macam tu. Itu kaedah yang Nabi ajak pada kita, berdakwah dan memberi ruang. Ada dalam hadis, apabila ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih ni. Ternyata dia perangai itu tak tahu nak kata punya jahat ke. Bila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diam. Tak apa, kita layan dia dulu. Layan dia dulu, kita bagi secara perlahan-lahan. Yang tu yang kita nak kena mengaji. Kak Yat kena sabar sikit. Jangan fikir pasal seniority, tapi kita fikir tentang apa yang kita boleh bagi tanggungjawab kita ke arah mereka, apa amanah kita bagi selesaikan, yang tu lebih utama. Tak kisahlah murid tu tua ke muda dan sebagainya. Saya lebih suka bila kata, Ustaz, makcik ni sebut raw tak boleh sampai tua. Ya memang tak boleh lah mengaji gigi pun dah tak ada apa gigi dah. Okey, makcik ni nak hafal tu tak boleh, nak hafal ni tak boleh. Saya selalu kata gitu. Makcik hafal, makcik. Ish tak boleh Ustaz, ish tak boleh. Kalau tiap hari kita hafal, dia jadi. Boleh. Tiap hari kita baca je, ambil lepas subuh 10 kali, lepas zuhur 10 kali, main sebulan, jadi tak? Jadi. Kita duk dengar lagu Hindustan. Tujhe dekha koi jana sanam, pyar hota hai diwana sanam. Yang tu boleh. Heran betul. Maka sabar.
terimalah keadaan, siapa pun di hadapan kita, kita kena beri penghormatan daripada orang tua sampailah kepada budak kecil. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi sidang betul sekalian. Jadi Ustaz, sebenarnya bila mana Ustaz mengatakan begitu, rupa-rupanya sekiranya dekat dalam dunia ni semua orang belajar untuk menghormati. Ya. Dia tidak akan sesekali akan tertunggu-tunggu bila akan dia dihormati. Yes. Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua lebih memberi daripada mengharapkan pemberian. Jadi insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut berdekat ayat kita. Jadi Ustaz, nak tambah sikit Ustaz soalan. Berkaitan dengan sekarang ni kita tahu anak-anak dah semakin educated ataupun lebih berpelajaran. Kadang-kadang dia lihat ada kesilapan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh ibu ayah. Nak ditegur takut terkecil hati. Digelarkan pula tidak menghormati. Jadi Ustaz, bagaimanakah caranya ataupun panduan? Mohon panduan pada Ustaz. Bagaimana kita sebagai anak-anak ingin menegur ibu ayah kita yang melakukan kesilapan. Tambahan pula dalam keadaan kesilapan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan juga sebagainya Ustaz. Baik, pertama sekali saya nak sentuh orang yang kena tegur dulu. Orang yang kena tegur, hang jangan tengok siapa yang tegur hang, tapi hang dengar apa yang dia nak tegur. Kalau dia sahih, pakai. Okey. Kan? Kita tak kisah siapa yang tegur kita, anak kita ke, cucu kita ke, janji benda tu sahih, kita pakai. Tapi orang yang menegur, gunalah kaedah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guna kaedah yang lembut, ataupun kalau kita tahu dah, kalau kita bercakap dekat ayah kita, confirm ayah kita marah, maka gunakanlah orang yang ketiga yang disegani oleh ayah kita. Pi jumpa dengan Tok Imam, minta maaf Tok Imam, saya tak sampai hati sebab ayah saya ni dia pegang macam ni, dia pakai tangkal lah. Benda-benda ini saya takut jatuh syirik. Mak saya ni bila dapat adik hak baru ni, dia tanam uri, letak kalkulator. Dulu letak pensel dia. Letak pensel dia boleh mandai tulis. Yang dia letak kalkulator terus pandai mitik-mitik. Allah, tak tahu nak cakap lah. Macam mana nak cakap. Mak kata apa? Kami ni daripada dulu duk buat tak ada apa pun. Cari orang yang ketiga, orang yang disegani oleh mak dengan ayah kita. Sama juga apabila kita berhadapan dengan guru. Kita ni ada belajar. Contoh kita mengaji dalam mazhab, contohnya mazhab Imam Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i wa Hanbali. Mazhab al-Imam Maliki. Imam Maliki tok guru pada Imam Syafi'i. Dan begitulah keadaannya Imam Hanbali mengaji kepada Imam Syafi'i. Ustaz, berkaitan dengan cara untuk menegur guru ni menarik Ustaz. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di 9. Jadi sebelum tu sekalian nak tahu tentang cara bagaimana kita nak berhadapan ataupun kita ingin menegur guru kita dalam keadaan yang beradab dan tidak hilang kehormatan. Jadi jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami rancangan Tanya Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru menerusi TV9 dekat di hati. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini bukan hanya sekadar pertemuan mata, bahkan pertautan di antara hati-hati kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah betul sekalian, mudah-mudahan kita terus menyemai rasa cinta kita kepada ilmu dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi pedoman dan juga pembimbing kita di dalam menyusuri kehidupan seharian kita insya-Allah. Masih lagi dengan topik yang sama, kita bercakap berkaitan dengan menghormati. Untuk dihormati, sebarang persoalan yang ingin diajukan boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, Ustaz, kita sebelum berhenti berehat sebentar tadi Ustaz ada nak kongsikan kepada kita berkaitan dengan cara seorang anak murid ni nak menegur guru yang tersilap ataupun tersalah Ustaz. Bagaimana Ustaz, silakan. Baik, kaedah yang pertama sekali sebagai anak murid, dia kena beradab dengan guru. Itu paling penting. Ar-Rabi' bin Sulaiman dia pernah kata bahawa demi Allah aku tak berani minum air depan Imam Asy-Syafi'i kerana dia tok guru aku. Kata Imam Baihaqi pula, tawadhu'u liman ta'allamuna minhu, tawadhu'lah kalian kepada orang yang mengajar kalian. Dan manakala Imam Syafi'i kata dulu waktu aku mengaji dengan Imam Malik, aku nak buka muka surat tu pun aku buka pelan-pelan sebab takut bising dan dia dengar. Maksudnya pertama sekali adab kepada guru,
kita kena jaga. Hak tu dulu sebelum kita nak tegur dia. Yang kedua, kalau kita nak tegur, adakah kita rasa kita layak untuk tegur? Atau kita duk rasa macam, oi, tak betul ni tok guru kita ni. Atau kita kena cari ilmu lain dulu. Sebab hukum dia datang dalam keadaan ada kepelbagaian hukum. Ada hadis yang ada 10 hadis, 12 hadis dalam satu bab saja. Ada pendapat dan fatwa begini, ada ijtihad dan begini-begini. Okay? Dan yang ketiga, kalaulah kata benda tu betul, tok guru kita tu bawa hadis-hadis yang palsu contohnya. Kalau dhaif itu tak apa lagi. Hadis yang palsu, maka kita datangilah yang pertama, datangi dia secara 4 mata. Yang ni dia ajak. Datangi dia 4 mata dan bukan kita pi tegur dia, tapi kita pi tanya dia. Tok guru, saya nak tanya. Kami pi mengaji sana sini dengar kata dalam hadis ni depa kata hadis ni maudhu', hadis ni palsu. Adalah kami pi tanya orang ni. Kita buat macam tu. Satu persoalan kepada tok guru tu sehinggalah dia jadi perasan. Kesilapan dia tu biar jadi perasan. Jangan kita pi direct ni salah ni. Ni salah ni. Sedangkan benda tu dah jadi amalan dia selama ni. Cara kita berdakwah, hadapi dengan lembut, minta tolong, tanya soalan dan apa sebagainya lah. Dan seandainya tak mampu untuk berhadapan, maka tegurlah guru kita dengan guru lain yang kita guna untuk pergi jumpa dia. Macam kita nak tegur ayah kita, pergi panggil tu imam ke, panggil ketua kampung ke, itu lebih utama. Wallahu a'lam. Jadi sekali itulah dia dikatakan bahawa sebenarnya kita ni perlu pandai menyusun strategi, Ustaz. Ya, betul. Sekali kita ingin menegur orang-orang yang disegani dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi kita nak beralih dengan persoalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Saudari Azizah Atmaja Putri daripada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Da'i Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimanakah cara Islam menyuruh untuk kita berbuat baik kepada orang kafir namun melarang untuk menyapanya dengan salam? Terima kasih. Bagaimana Ustaz? Baik, pertama kena beza. Buat baik itu satu amalan yang menjadi dakwah. Tapi salam ni adalah satu doa. Jadi adalah hukum hakam yang ditentukan. Sebab tu apabila ada sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, maka dia kata assalamu alayka tu, matilah kepada atas kamu tu. Maka Nabi kata wa alayka. Jadi sebab kalau kita belajar dalam hukum dan kita akan dapati hadis dah beritahu seandainya ahli kitab bagi salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawapan dia adalah waalaikum. Ya, waalaikum. Ya, apa maksud waalaikum? Kalau hang niat baik, hang dapat baik. Kalau hang niat jahat, hang dapat jahat. Walau bagaimanapun ini adalah satu khilaf. Ada pandangan lain berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis lain mengatakan bahawa tak ada masalah untuk menjawab salam orang-orang yang bukan Islam. Ini kepelbagaian pandangan lah. Okey. Dan yang pertama saya nak bagi tahu kenapa kita disuruh berbuat baik kepada orang bukan Islam dan tak bagi salam tu, sebab salam ni dia istimewa tau. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah ucapan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapan ni adalah dikhaskan kepada umat Islam supaya dia tu diberi kesejahteraan, diberi hidayah dan petunjuk berpanjangan. Ini doa, ya. Tapi berbuat baik ni adalah dakwah. Jiran kita duduk sebelah rumah dan sebagainya, semua kita kena jaga jiran kita, termasuk dalam bab menghormati jiran. Saya tengok ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi hadis daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa-siapa mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Jadi dia suruh jaga jiran dia, tetamu dia, tak kira lah dia tak sebut sini orang Islam. Tapi dia kata tetamu. Ya, dia kata tetamu. Macam kita sembahyang jemaah lah. Dalam hadis tu kata salat jemaah afdalu min salatul fazl, daripada seorang 25 atau 27 kali ganda. Dalam hadis tu tak sebut salatul jemaah fil masjid, tak sebut di masjid, tapi sebut salat jemaah. Jadi di mana hang salat jemaah?
solat jemaah di surau apa TV3 ke TV9 ke, pergi solat jemaah nak main bola, pergi solat jemaah tepi padang. Saya dengan isteri saya, maklumlah kita ada isteri lah ni. Dan, ya, dengan isteri solat jemaah dalam rumah, kita solat jemaah dia dapat tak 25-27? Dapatlah. Dapatlah. Yang tak dapatnya adalah pahala kita pergi balik masjid. Yang tu macam itulah yang macam ni. Maka selagi dia nama jiran, selagi dia nama tetamu, selagi dia nama manusia. Sebab tu hak jiran ni sebenarnya ada 3. Satu, ada 3 nah. Jiran, Islam dan kemudian adik-beradik, saudara mara. So kita kena jaga 3 hak. Hak jiran pun kena jaga, hak orang Islam pun kena jaga, hak adik-beradik pun kena jaga. Mai yang kedua, jiran dengan Islam saja. Dia bukan adik-beradik kita. Kita kena jaga 2 hak. Hak jiran dengan hak Islam. Mai yang ketiga, jiran non-Muslim. Kena jaga. Kita kena jaga dia tu kenapa? Disebabkan dia jiran kita. Yang tu. Akhirnya dia patah balik mai pada tajuk kita, bagi penghormatan. Itulah penghormatan, dan bila kita hormat kepada mereka, bantu mereka, tolong mereka, moga-moga Allah beri hidayah Islam kepada mereka. Wallahu Insya-Allah. Jadi cara kita menghormati jiran-jiran juga sahabat-sahabat kita yang belum Islam itu mungkin adalah salah satu uslub dakwah ataupun cara untuk kita nak menarik minat mereka untuk mendekati dengan Islam, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan. Jadi kejap Ustaz, kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan kira, menghormati untuk dihormati, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan kira, masih lagi membincangkan berkaitan dengan topik menghormati untuk dihormati. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi untuk persoalan berikutnya Ustaz, saya sebenarnya mendapat banyak persoalan ni di media sosial saya, terutamanya bagi pasangan-pasangan muda. Zaman sekarang ni Ustaz, bila mana ada saja masalah di antara suami dan isteri, kebanyakannya ada yang meluahkan di media sosial. Ada pula yang kadang-kadang menggunakan medium kawan-kawan, menceritakan keburukan pasangan kepada kawan-kawan masing-masing. Jadi Ustaz, bagaimana sebenarnya kaedah yang sebenar agar tidak hilang rasa hormat menghormati sesama pasangan ini apabila berlakunya satu masalah dalam rumah tangga, Ustaz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya suka bila Da'i Luqman tanya macam tu, kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia kasih, sehingga dia hormat kepada saudaranya itu sebagaimana dia kasih dan hormat diri dia sendiri. Ini hadis Bukhari. Apatah lagi kita kan pasangan kita. Dulu masa bercinta bukan main. Tu kan. Masa kita bertunang, masa duduk bercinta, aku cinta kepadamu, hanya itu yang ku tahu. Tang masa tu je yang dia tahu pun. Kan? Bila menikah, baru dia tahu rupanya macam ni. Kena yakin bahawa apabila Allah pilih bagi kita pasangan kita, adalah kita itu harus melengkapi antara satu sama lain. Bila kita ternampak pasangan kita kurang sana, kita bawa yang sempurna pergi tampal supaya dia nampak sempurna. Bila pasangan kita nampak kita kurang, dia mai tampal. Bukan dia korek bagi jadi besar lagi. Bukan dia pergi jumpa kawan dia dekat pejabat. Aku ni pening lah dengan bini aku. Tak boleh. Macam tu juga orang perempuan, jangan. Saya banyak mengajar di pejabat-pejabat sebelum pandemik dulu. Dan ada perkara-perkara macam ni berlaku apabila kolik ni mereka masing-masing mencurah perasaan kepada sahabat-sahabat di antara itu, tak kira lelaki perempuan dan sebagainya. Itu sangat tak baik.
pasangan kita berhak dihormati dan disayangi. Pasangan kita berhak ditaati. Pasangan kita berhak menerima amanah dan tanggungjawab yang sepatutnya. Jadi kalaulah kita ada masalah, tolong jangan dedahkan aib pasangan kita. Melainkan mengadu pada tempat yang betul. Pi jabatan agama ke, jabatan kaunseling ke apa ke, pi minta nasihat. Jangan sesekali merendahkan pasangan di hadapan khalayak ramai. Kita pergi jumpa kawan kita. Ni pasangan kita duk ada sekali ni. Ya, pasangan kita kawan kita sembang-sembang. Ni sebelah ni lebih kurang tidur bangkit pukul 12. Jangan. Jangan sesekali. Tugas Allah satukan antara lelaki dan perempuan adalah untuk melengkapi antara satu sama lain. Bagaimana Hawa mententeramkan Adam alaihissalam. Bagaimana ketika Nabi SAW balik dalam keadaan yang demam menggigil-gigil dan kemudian bila didatangi oleh Khadijah melengkapinya. Begitulah keadaan apabila kita berhadapan dengan pasangan hidup dan kita kalau boleh ni nak jadi seperti mana apa yang Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 23. Kita nak mati di dunia ni kemudian duduk sini, duduk dalam taman syurga. Tapi bila mati esok, masuk dalam syurga dengan mak pak kita, dengan pasangan kita, dengan zuriat keturunan kita. Itu angan-angan kita. Sesekali jangan buka keaiban. Kalau kita buka keaiban, takut-takut ya orang yang keaiban kita tu akan didedah di negeri akhirat yang tidak waktu tu tak ada jalan pulang lagi dah. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Jadi anak-anak ini dia memandang ibu ayah dia, sekiranya sesama ibu ayah ni tiada hormat menghormati, maka tidak mustahil anak-anak juga tidak menghormati ibu ayah. Mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi jom sama-sama kita beralih dengan persoalan berikutnya Ustaz. Baik. Daripada Facebook, daripada Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum Ustaz Amran dan Da'i Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi ibu bapa yang mempunyai anak-anak istimewa, sudah pasti nak juga rasa dihormati oleh masyarakat di luar sana. Bagaimanakah caranya nak menghormati serta dihormati oleh sesetengah orang yang melabelkan insan istimewa ini dengan bermacam-macam gelaran? Contohnya yang viral baru-baru ini. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Sama-sama hashtag biar tahu jangan kira. Selamat pengantin baru Ustaz. Ustaz ada di situ juga terselit. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Tu yang seronok menikah tu. Tu kan. Doa dapat, ucapan dapat, hadiah pun dapat. Okey. Kita nak bagi tahu bahawa pertama sekali orang yang waras, dia akan melihat anak-anak istimewa ni adalah amanah daripada Allah. Bukan hanya amanah tapi anugerah. Anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam macam-macam. Ya, Allah nak nilai, nak uji kesabaran kita ni dengan cara apa? Dengan cara dia bagi sesuatu yang kita tak berapa berkenan. Kalau boleh kita nak anak tu hidung mancung macam Priti Zinta. Masya-Allah. Aishwarya Rai kan ya, contoh. Kalau dia tak sedang, dia pun tak apa elok. Tu kan. Tapi Allah bagi sesuai dengan kita. Contoh saya yang kulit tak berapa cerah ni. Tiba-tiba dapat anak putih melepak. Esok saya bawa main studio dan Ilomai akan tanya, Ustaz ambil anak angkat tak mana? Sebab tak sama dengan ayah dia. Tak sama dengan ayah dia. Macam itulah bila Allah bagi tu, dia sesuai dengan mak pak dia. Dan bila Allah bagi anak istimewa kepada siapa nama? Ruby Abu Bakar ni contohnya, maka Allah tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ni dia akan bagi sesuai dengan kemampuan seseorang hamba menerima bebanan tersebut. Dan untungnya mungkin tahajud tak apa sempat kot sebab jaga anak istimewa ni siang malam pagi petang penat ya, tapi menjaga beramal itu Allahu Rabbi cukup dahsyat. Kita dan sat lagi pi tidur lah, sat lagi pi mall lah, sat lagi pi sana, dia jaga anak istimewa ni daripada kencing berak dia, daripada makan suap dia, bawa pi hospital lah itu ini, dia jaga sampailah ya, dia pun risau kalau aku tak ada esok siapa nak jaga dia. Macam tu keadaannya, maka tak ada kurang sikit pun. Jadi saya kata orang yang waras akan melihat anak-anak istimewa ni adalah anugerah besar yang disediakan oleh Allah Ta'ala.
kepada siapa? Pertama, mak pak dia. Kedua, orang sekeliling yang melihat mana ada ruang kami nak pergi tolong. Mana ada ruang kami nak pergi bantu. Yang tu dia waras. Tapi orang yang tak waras, dia jadi macam ni. Dia jadikan keluar pula dalam Facebook, keluar dalam tu buat viral orang yang macam ni, diperkatakan itu dan ini. Ingat, apabila manusia tak redha dengan apa yang ada pada orang lain, bermaksud dia tak redha dengan Allah ketika Allah memberi sesuatu pada orang tu. Wallahu a'lam. Masya-Allah, jadi untuk sekalian, ingatlah anak-anak istimewa itu merupakan anugerah dan juga hadiah buat bukan hanya pada ibu ayah, juga kepada masyarakat di sekelilingnya. Insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi jom sama-sama kita nak beralih dengan persoalan berikutnya, Ustaz, daripada Puan Anna Karnina. Assalamualaikum Ustaz Daim. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, Ustaz, adakah didikan awal anak-anak harus diberi didikan tentang akhlak dan sahsiah diri untuk menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain supaya bila dewasa sudah ada sifat menghormati dan rendah diri? Dan soalan keduanya, bagaimana pula ada segelintir masyarakat tidak menghormati orang lain tetapi minta orang lain menghormatinya? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz Andai. Sama-sama jadi Ustaz. Satu soalan menginginkan pandangan kita bersama, Ustaz. Silakan. Okey, baik. Tentang didikan anak-anak, Nabi dah ajak. Para sahabat dah ajak dah 7 tahun yang pertama. Lahir sampai umur 7 tahun. Beri dia kasih sayang, ucapan I love you, ucapan abah sayang adik dan sebagainya. 7 tahun hingga 14 tahun. Beri disiplin pada dia. Haram kata haram, halal kata halal. Waktu tu dia tak pandai lari rumah lagi. Mai umur naik daripada 14 pergi ke 21 tu, masa tu jadi kawan yang baik kepada dia. Dan juga harus juga kita ingat bahawa anak-anak harus dibiasakan dengan lebih awal. Didikan tu dia kena disediakan ilmu tu lebih awal supaya dia biasa. Ya, jangan sampai dia dah kerah dah, tak tahu nak bentuk dan sebagainya, maka dia akan jadi susah. Dan tentang anak-anak ni, didikan dia yang paling besar sekali adalah datang daripada kehidupan ibu dan ayah. Kalau ibu dan ayah, dia begini tau, Da'i Luqman ya. Dalam hidup kita ni, dalam rumah kita tu, dia ada golden triangle, 3 segi emas. Atas ayah, tepi ni mak, tepi ni anak. Lingkungan tu rumah kita. So dalam rumah adalah waktu membentuk watak. Kalau watak yang kita bina, watak hero, elok aja jadinya. Tapi kalau waktu tu kita bina watak Syarif Dul, kan? Dia akan jadi samseng kampung lah. Itulah keadaannya. Jangan kita harap pada guru. Guru memberi ilmu. Guru memberi ilmu. Sebab tu antara murabbi dengan muallim. Saya mengajar guru-guru juga. Saya peringatkan. Jangan sekadar jadi muallim yang menyampaikan ilmu daripada otak ke otak anak murid. Tapi jadi murabbi yang menghantar ilmu dengan penuh kasih sayang dan juga tunjuk ajar daripada perbuatan kita sendiri. Kita jadi murabbi. Maka mak bapak, anak-anak akan belajar dalam golden triangle tu. Jadi untuk anak-anak mau dihormati, maka dia sepatutnya mak bapak sepatutnya mengajar anak-anak agar menghormati terlebih dahulu. Dan insya-Allah perkara kedua saya nak sebut, setiap kali kita memberi penghormatan, jangan harapkan balasan. Masalah kita adalah, Ustaz, dia pun perangai tak elok. Kalau hang kata macam tu, hang pun sama dengan dia. Jadi kita buat dulu perbuatan kita, respon dia tu tak penting. Ya, respon tak penting. Macam jadi masalah kita lah, macam kita kata tadi ada masalah rumah tangga. Pergi cerita dalam Facebook. Doa pun Facebook, siapa ni? Tu kan. Doa dalam Facebook, suruh orang amin pula tu. Kalau orang tak amin, marah. Itu pun jadi masalah manusia ni. Jadi, saya katakan bahawa anak-anak adalah fitrah yang memajusi, Yahudi dan Nasrani. Nah, siapa dia? Mak dengan ayah. Asasnya kalau dia bagi memperkenalkan Allah dan Rasul dan Islam pada anak dia, bersandarkan Quran dan Sunnah, insya-Allah anak dia akan terjaga. Walaupun kadang-kadang dia pergi bengkang-bengkok, dia patah balik. Dia pergi terlepas, dia akan patah balik. Asas dia apa? Kenalkan anak-anak dengan Allah, Rasul,
dan Islam bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah. Saudara sekalian, didiklah anak kita berdasarkan acuan Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah akan terpelihara kehidupan mereka. Jadi sedang betul sekalian, Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sedikit kesimpulan ringkas seperti yang bagi Ustaz, dan seterusnya boleh Ustaz tutup majlis ilmu kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan kita bertemu dengan keberkatan yang dijanjikan. Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan kita pertama, tolong jaga hubungan erat kita dengan Allah. Bawa penghormatan itu kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua, tolong jaga hubungan kita sesama insan. Bawa penghormatan itu kepada mereka, bina kasih sayang dan belas ihsan kepada mereka. Dan yang ketiga, binalah hubungan dengan alam sejagat. Ya, kita hari ini jagalah jalan raya kita, sampah-sampah semua ni kita pakat-pakatlah jaga supaya semua ni akan menghadirkan manfaat kepada alam dunia sebelum kita pergi kepada alam akhirat. Moga-moga dengan cara kita sayang kepada Allah, sayang kepada insan, sayang kepada alam sejagat, maka Allah kembalikan kasih sayang itu kepada kita. InsyaAllah. Ya? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, kurniakan kebaikan kami di dunia ini ya Allah. Kurniakan kebaikan bagi kami di akhirat nanti ya Allah, dan hindari kami, jauhi kami daripada azab api neraka ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin, Rabbil Alamin. Jazakallah khairan katsira Ustaz di atas bacaan doa dan juga kesimpulan berikan. Mudah-mudahan setiap ilmu yang diberikan oleh Mega Ustaz dapat kami amalkan dalam kehidupan seharian. Mohon dihalalkan Ustaz setiap ilmu yang diberikan, insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, jangan lupa untuk saksikan besok hari rancangan Tanya Ustaz juga. Dalam kita akan membincangkan topik-topik yang menarik, dan juga insya-Allah kita bertemu lagi di dalam episod bersama dengan saya Dain Luqman. Tanya Ustaz biar tahu yang kira. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.